الله 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 لا إله إلا الله عليكم السلام ورحمة الله 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 لا إله إلا الله أتيناك بالفقر يا ذا الغنى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه العظام خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد sorak-sorak pagi ini tuan-tuan Alhamdulillah kepada semua ikhwah wal akhawat semua sahabat-sahabat yang berkesempatan untuk menghadiri untuk sama-sama kita mengikuti pengajian Tafsirul Munir Suratul Hujurat ayat yang 14 hingga ayat yang akhir ayat 18 yang mana insya-Allah hari ini merupakan pengajian terakhir untuk tuan-tuan untuk surah yang mulia ini dan insya-Allah selepas selesai nanti kita akan sama-sama ijazahkan amalan doa khatmil Quran di Sayyidi Abdul Ghani Salih Al-Ja'fari radhiyallahu anhu wa ardah. Ini insya-Allah tuan-tuan seperti mana biasalah kita akan mulakan terlebih dahulu dengan membaca ayat Quran ayat ini dan kita akan lihat terjemahan ya daripada ayat yang kita baca nanti. Dan kemudian kita cuba perhatikan, cuba pelajari bersama kupasan tafsir yang dikemukakan oleh Al-Allamah Prof. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Baik tuan-tuan bersedia ayat 14 hingga ayat akhir ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم
وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah baca ayat 14, 15, 16, 17 dan ayat terakhir ayat 18 daripada suratul Hujurat. Taib, saya bacakan dulu terjemahan ayat. Qala, ya, wahai orang-orang Badui berkata, Al-A'rab, orang-orang Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi ucapkanlah kami telah tunduk, kami telah Islam, ya, kerana iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenar adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ayat 16, katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahu Allah tentang agamamu, yakni keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Contohnya ayat 16 ini nanti disebut sebagai su'ul adab. Orang yang biadab dengan Allah Ta'ala, nak menipu Allah Ta'ala, kata beriman tapi belum beriman sepenuhnya lagi. Ayat ke-17, mereka berasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu berasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang menimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu keimanan jika kamu orang yang benar. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Ta'ala Maha melihat apa yang kamu lakukan. Okay, Alhamdulillah, 4 ayat kita akan sempurnakan perbincangan Tafsirul Munir li Syekhina Sayyidi Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan. Walaupun saya percaya penerangan saya ini pun banyak meluncur-lancir, ya tuan-tuan kan, sebab sedikit kekangan masa dan kita cuba nak habiskan sesi kuliah kita ni dalam 1 jam lah. Ya, kalau lebih tu kita punya kefahaman pun mungkin dah melantur-lantur sikit, tuan-tuan kan, tak boleh nak tangkap, ya. Jadi insya-Allah saya akan cuba pada sesi yang akhir ni, tuan-tuan, kita akan lihat tajuknya yang dikemukakan oleh Syekhuna, iaitu Usulul Iman As-Sahih. Apakah dia dasar-dasar iman yang benar? Apakah dia ciri-ciri keimanan yang sempurna, tuan-tuan? Taib. Maka kalau boleh kita terus melihat kepada sebab turun ayat. Kak Kam, kalau ada muka surat boleh share sebab nuzul ayat yang ke-14, tuan-tuan, iaitu di mana Allah berfirman, qalatil a'rab,
berkata Arab Badui, tuan-tuan. Arab Badui ni rujuk kepada siapa? Maka Arab di sini merujuk kepada Bani Asad bin Khuzaimah. Iaitu mereka datang ke Madinah pada tahun, tuan-tuan, fi sanatin jadbah, tahun terima kasih Kak Azila 496. Okey, terima kasih semua tuan-tuan. Maka mereka datang ke Madinatul Munawwarah bertemu Nabi SAW pada tahun jadbah kemarau. Maka mereka melafazkan syahadatain, alhamdulillah, melafazkan dua kalimah syahadah, mengisytiharkan Islam, keislaman mereka, ya tuan-tuan. Tetapi dari sudut kemantapan iman belum lagi, tuan-tuan. Maka mereka berkata kepada Nabi SAW, kami datang bawa harta kami, bawa keluarga kami, ya, dan kami tak jadi macam geng-geng yang belah sana tu, wahai Rasulullah. Kami tak menyerang kamu, ya, kami berdamai dengan agama Islam, ya. Maka Rasulullah, bagilah kami zakat, bantulah kami, sponsorlah kami Rasulullah, tuan-tuan. Ini dan mereka ni mengungkit-ungkit, kononnya dia berjasa, mereka ni kumpulan Bani Asad ni berjasa dengan Islam, mereka dah berjasa dengan Nabi SAW kerana mereka tak menyerang Nabi, tak mengganggu Nabi SAW. Maka hasil daripada keislaman mereka itu, mereka nakkan bantuan daripada Nabi Muhammad SAW dan seolah-olah mengungkitkan keislaman mereka, mengungkitkan jasa besar mereka kerana telah masuk Islam dan tidak memerangi Nabi SAW. Ini satu riwayat, tuan-tuan. Kemudian mengikut Imam Suddi rahimahullahu ta'ala, ya, ayat ini turun kepada geng-geng Badui, Arab Badui, A'rab, tetapi bukan kepada Bani Asad tadi. Ya, ayat ini turun kepada seperti apa yang kita bincangkan, tuan-tuan, pada sesi yang lepas, iaitu pada suratul Fath, geng-geng Muzainah, Juhainah, Aslam, Ghifar, Dil, Ashja', tuan-tuan. Geng-geng ini yang di mana kumpulan kelompok kabilah ni, tuan-tuan, mereka kata kami beriman. Tapi kenyataan mereka kata kami beriman amanna, tuan-tuan, supaya apa? Mereka selamat, tuan-tuan, daripada gangguan diperangi, mereka selamat, harta mereka mungkin tidak diapa-apakan, tidak dirampas, tuan-tuan. Ya, ini tujuan mereka kata kami beriman. Ya, itu tujuan mereka mengungkapkan perkataan itu, tuan-tuan. Dan masalahnya ketika mana turunnya perintah jihad, jom kita berjihad, jom kita pergi Madinah, maka tuan-tuan, dia cabut lagi. Dia jadi kumpulan mutakhallifin, kumpulan yang tercicir, yang tidak turut serta dalam jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan, jadi jelas di sini mereka mengaku iman mereka dengan sekadar di lisan, tapi realitinya mereka belum beriman. Ya, sama ada kumpulan Arab Badui daripada kabilah yang telah kita bicarakan tadi, ataupun Badui daripada kelompok kabilah Bani Asad bin Khuzaimah, tuan-tuan. Taib al-munasabah. Okey. Apakah dia kaitan, tuan-tuan, hubung kait sempena ayat yang kita nak tutup 4 ayat terakhir daripada suratul Hujurat ini dengan perbincangan semalam dan sebelumnya. Maka tuan-tuan, kan kita semalam sebut inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu itulah mereka yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat takwa ni ayat ini menjadi dalil kepada mazhab Maliki mengatakan tidak syarat kafaah. Sekufu dalam perkahwinan tak disyaratkan, walaupun jumhur mengatakan ada kaitan kafaah dengan dalil-dalil yang lain lah, tuan-tuan. Maka kalau kita perhatikan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahawa Arab ni menyebutkan tuan-tuan, kami ni merupakan orang yang mulia, kami ni daripada keturunan yang mulia. Maka Allah tegur mereka. Allah kata, iman mulia apa? Iman kau goyang lagi, iman tak mantap lagi. Ya, Allah suruh takwa. Semalam kita dah bicarakan tentang nilai takwa. Takwa itu segala-galanya, bukan nasab, bukan keturunan dan seumpamanya, harta dan seumpamanya. Kemuliaan yang sebenar-benar ialah takwa, jihad, ikhlas, iman yang sempurna, itu yang sebenar. Maka Allah sebutkan, korang punya iman pun goyang lagi. Badui inilah. Maka tuan-tuan sekalian, Allah tuan-tuan, Allah menghadkan, tuan-tuan, Allah meletakkan usul iman itu, iman yang sebenar, yang sahih itu, antaranya yang disebut dalam ayat yang kita bicarakan pada pagi ini, tuan, at-tasdiq,
membenarkan sebenar-benarnya, at-tasdiq. Maka Nabi kita as-sadiqul masduq, tuan-tuan, benar dan dibenarkan. Sayyidina Abu Bakar as-siddiq, yang sentiasa membenarkan, tuan-tuan. Itu iman yang paling sempurna. Kemudian ikhlas, ciri dia. Yang ketiga, tuan, iman itu dia real, tuan-tuan. Ya, hakikat iman itu kalau kata jihad melawan hawa nafsu, mujahadah nafsu. Iman yang sebenar tu sanggup berkorban harta, tuan-tuan, fi sabilillah. Iman yang sebenar tu dah taat, tuan-tuan, dan patuh untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dan inilah dia ciri-ciri keimanan yang telah digariskan dalam ayat yang mulia ini, tuan-tuan. Dan Allah memberitahu bahawa kau tak payahlah nak kata nak ajar aku. Tuan-tuan, tak payahlah nak ajar aku. Ya, aku tahulah benda yang aku segala isi hati makhluk ni semua di tangan Allah Taala. Tak ada yang terkecuali daripada pengetahuan Allah Taala. Dia nak beritahu, oh, kita beriman, kita hebat, kita pejuang sebenar, kita Islam, kita lah segala-gala. Tak payah ajar Allah Ta'ala. Sebenarnya dalam hati kamu ni belum lengkap, belum sempurna iman. Kamu hanya Islam di tahap zahir sahaja, di lidah kamu sahaja. Ya? Maka Allah tegur su'ul adab mereka ini, biadabnya mereka nak menipu Allah Ta'ala. Allah kata, kamu belum beriman, kamu level kamu hanya Islam sahaja. Ya, tuan-tuan. Dan ayat ini juga menyentuh kepada kita, mengajar kepada kita bahawa tak sepatutnya kita ni nak mengungkit-ungkit. Mungkin kita ni ada sedikit jasa lah, tak payah kita nak mengatakan kita yang paling hebat, kita yang paling berjasa. Kerana tuan, segala anugerah itu berpunca taufik Allah Ta'ala. Kita solat subuh tadi pun Allah yang izinkan. Kita join sesi kuliah ni pun Allah yang bagi kita ke lapangan. Allah yang bagi kita, tuan-tuan, kefahaman. Ini semua kita nisbahkan segala nikmat, taufik, hidayah, tuan-tuan, kepada Allah Ta'ala melalui perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Qala at-tafsir wal bayan. Tuan-tuan, at-tafsir wal bayan, cuba kita perhatikan, ya, di mana pada ayat yang Allahumma salli ala wasallam yang 14 kan. Tuan-tuan, yang turunnya ayat 14 ini, iaitu sekumpulan penduduk Arab Badiah ataupun Al-A'rab, tuan-tuan, ya, di kalangan Banu Asad ni, mereka sampai sahaja, tuan-tuan, ketika mereka masuk Islam, mereka telah kata, kami ni dah sampai maqam iman, maqam keimanan yang sempurna. Kami beriman dengan Allah, ya, kami beriman dengan Rasul SAW, ya, dan iman itu telah meresap, kami telah menjiwai, menghayati iman yang sebenar. Maka Allah kata, tak ada, belum lagi dah, kan. Korang belum beriman lagi. Iman korang ni masih goyang lagi, belum sempurna lagi iman kamu, wahai badui semua. Ya, sebab, ya, kamu ni tidak membenarkan dengan tasdik yang betul, pada akidah yang benar, daripada niat yang ikhlas, bukan dengan ketenangan tama'ninah, dan kamu tidak ada thiqah, kepercayaan kamu, keyakinan kamu dengan Allah Ta'ala tu belum penuh lagi, belum bulat lagi. Maka oleh kerana level kamu yang masih berada pada tahap Muslim, belum mukmin, apatah lagi muhsin, maka cukuplah Allah mengajar. Allah katalah kamu ni aslamna, kami Islam. Islam ni, tuan, maknanya kami istaslamna, kami menyerah, kami tunduk, dan kami berdamai. Islam tu damai, aman damai, kan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kami berdamai, kami tak memerangi engkau. Takat tu je level. Ya, jangan cakap iman, kamu cakap Islam dulu, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membongkarkan bahawa badui-badui ini, ya, tuan-tuan, mereka belum lagi iman mereka belum sampai kepada tahap yang sebenarnya, yang sempurna, tuan-tuan. Bahkan iman mereka tu dia mujarrad, sekadar perkataan sahaja. Kalau nak bercakap, burung babrak, burung apa, tuan-tuan, burung orang bolol dalam sangka tu, burung babrak ni burung apa, burung nuri, burung apa. Assalamualaikum, Assalamualaikum dia, kan. Ajarlah. Cakap orang putih, cakap putih dia, kan. Mat gayo. Kat negeri pun boleh, burung Arab boleh. Tuan-tuan, suruh dia hafal doa. Kalau doa pendek boleh dia hafal. Dia jadi macam burung tu lah, babrak, panggil babrak. Saya tak ingat bahasa Melayu dia pun, tuan. Setakat kakak tua boleh lah. Kadang-kadang kakak tua ada burung-burung, tuan, dia memang diajar cakap tu dia hafal. Betul, Arif.
Semua sama lagu kakak tua hantam tuan-tuan jadi dia ajar dia ialah binatang tuan-tuan, dia ajar apa yang didongar tu dia masuk tuan-tuan, dia sobotlah. Ini iman sebahagian Arab begitu. Dia bukan belum lagi dihayati sepenuhnya dalam perasaan mereka, tetapi hanya sekadar di lisan saja, lidah saja. Dalam hati belum lagi. Ni Haji Jamil lagi dahsyat ni, burung tiung batu, burung tiung. Bolehlah Haji. Ni kamu payuh banyak kan ni kan? Taib tuan-tuan sekalian. Maka ini kelemahan iman. Maka Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan perkataan lamma. Tuan-tuan, Allah letak perkataan lam. Ini semua ada maksud yang tersirat tuan-tuan dalam bahasa Arab. Lam dengan lamma tu ada maksud yang tersendiri tuan, maknanya belum lagi. On the way lah. Kalau kamu ikhlas, kamu jujur, berjuang benar, maka insya-Allah iman itu akan kamu peroleh. Tapi setakat hari itu hanyalah kamu ni orang yang sekadar disebut Muslim saja, Islam belum lagi beriman. Taib tuan-tuan. Ayat yang mulia ni kata Syekh Wahbah rahimahullahu taala menunjukkan bahawa iman itu lebih khusus daripada Islam. Tuan-tuan kan, dan kita dah baca dulu kan, kita dah baca dalam suratul Ahzab di mana Allah letakkan mukminin, mukminat. Tuan-tuan bahawa ada muslimin, muslimat. Iman dengan Islam tuan-tuan walaupun ia saling melengkapi, tetapi level pertama ialah Islam dulu. Maka tuan, kemudian baru datang iman. Maka iman itu lebih khusus daripada Islam, dan inilah pegangan kita yang bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, kita Ahli Sunnah Jamaah kita kata, tuan-tuan, level pertama, lapisan pertama Islam. Kita tunduk solat. Tapi belum lagi bersebatilan jiwa kita, belum iman yang sepenuhnya, belum membenarkan yang sebenarnya, yang sepenuhnya pada hakikat keimanan, belum sampai lagi. Lepas keimanan tuan-tuan, dah sampai tahap keimanan, baru datangnya ihsan, tasawuf, baru datangnya tuan-tuan, orang tu dipanggil muhsin. Yang Islam panggil muslim, yang beriman panggil mukmin, yang ihsan panggil muhsin tuan-tuan. Kan? Itu disusun begitulah. Sebab ini disokong oleh hadis Jibril alaihi salam ketika Nabi dan para sahabat duduk dalam satu halaqah, datang Sayyidina Jibril menyamar pakai baju putih melopak, rambut dia hitam tuan-tuan, tak ada uban. Tuan-tuan datang berlutut di hadapan Nabi SAW, dan tuan-tuan, sebahagian fuqaha mengistimbatkan hadis itu, maknanya tak beruban tu maknanya kita mengaji ni masa muda, masa budak-budak, masa kocik-kocik belajar tu. Sebab tu antara trend kata Habib Nurullah Al-Haddad tuan, orang dulu umur 40 dah khatam semua, 40 nak beramal je. Pegang tasbih, pegang Quran, pegang wirid, pegang selawat, baca, beramal. Kita umur 41 baru start belajar tuan-tuan. Macam mana cerita kan? Itu pun alhamdulillah lah ada petunjuk. Tuan-tuan, anugerah fadlan minallahi wa ni'mah untuk kita belajar. Itu beza orang dulu dengan orang sekarang. Dulu salafus salih, mereka memang tumpu menghafal Quran ketika budak-budak, menghafal hadis ketika kanak-kanak, kemudian masuk pondok, belajar madrasah, tadah kitab, talaqi. Tuan-tuan, umur 41, 40 terus fokus beramal. Itu hebat orang dulu tuan-tuan. Kita hari ini tuan-tuan nak capai Islam, iman, ihsan. Itu hadis Jibril alaihi salam. Sebab saya katakan tadi bahawa ketika Sayyidina Jibril datang menyamar tu, dia rambut dia tak ada uban. Maknanya belajar masa umur kita muda-muda. Tuan-tuan masa budak-budak. Tuan-tuan, taib. Kemudian tuan-tuan, maka susunannya tadi telah disebut oleh Syekh Wahbah ini berdasarkan hadis Jibril tadi, iaitu Islam, iman, ihsan. Maka dia taraqi, dia menaik tuan-tuan, naik daripada Islam, iman, ihsan, baru naik tuan-tuan. Dia punya proses itu, anak tangganya tu cantik kan tuan-tuan kan. Jadi begitu keadaan dia, ya. Maka iman ini iaitu kerja hati kita, qalb, keyakinan kita tuan-tuan, akidah kita, ya, membenarkan tuan-tuan, keyakinan yang bulat, yang sepenuhnya tuan-tuan. Tapi kalau Islam tu dia lebih umum tuan-tuan. Islam perkara luaran tuan-tuan. Maka sebab itu ada pengkaji yang saya tulis, yang saya bahaskan dalam pengajian STT kita dalam kelas sijil tarikat tasawuf kita sebut, tasawuf ini dia menguatkan ilmu tauhid dan mengheningkan ilmu fiqh. Tasawuf tuan-tuan, dia mengukuhkan tuan-tuan ilmu tauhid dan mengheningkan ilmu fiqh. Jadi tiga serangkai ini merupakan rukun agama kita. Iman, Islam, ihsan, fiqh, tauhid,
tasawuf. Tiga-tiga ni kena belajar, wajib belajar. Ini fardu ain tuan-tuan. Taib. Kemudian tuan-tuan sekalian, ada juga pandangan dalam ahli sunnah juga ada satu pandangan yang kedua tuan-tuan yang dikemukakan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau. Dikatakan bahawa ia tidak menegah orang beriman itulah orang yang muslim. Mukmin itulah muslim. Dan itu sekali sama. Maknanya tuan-tuan, iman Islam tu maknanya dia saling lengkap melengkapi. Ini pandangan yang kedua lah. Ya, sebab berdalilkan ayat fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Allah sebut mukminin dengan muslimin tuan-tuan pada kisah umat Nabi Lut alaihi salam ini tuan-tuan. Ya, ini kumpulan yang beriman. Maka mukminin pun beriman, muslimin pun beriman. Ini pandangan yang kedua dalam tuan-tuan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Walaupun pendapat yang lebih kuat tadi tuan-tuan, yang lebih masyhur bahawa Islam dia tuan-tuan lebih umum. Iman lebih khusus. Lebih khusus lagi ialah ihsan. Okey, baik. Qala kemudian Allah Subhanahu wa taala menggalakkan tuan-tuan, harradahumullahu taala al-imanis sadiq. Allah menyatakan kalau kamu ni beriman dengan Allah, kamu taatkan Allah dan Rasul dengan taat yang sempurna, taat yang sebenar-benarnya, kamu ikhlaskan niat kamu, ya, kamu benar, maka jangan bimbang sebab Allah tidak akan mengurangkan pahala kamu. Tuan-tuan, mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita buat tuan-tuan walaupun sebesar zarah, Allah tak akan sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tak akan, sesungguhnya Allah tidak akan sia-siakan apa yang kita lakukan. Setiap perbuatan kita tuan-tuan yang baik tuan-tuan, pasti dia akan dibalas baik. Pasti akan Allah akan balas. Jadi orang-orang yang mengaku Islam ni tadi, yang mengaku beriman ni, tak payah takut, tak payah bimbang, kerana Allah tidak akan mengurangkan pahala mereka. Ya, tetapi jangan sia-siakan pahala kita ini, amalan kita ini dengan apa? Tidak ikhlas, dengan sifat riak, dengan ujub, dengan sifat-sifat yang mazmumah. Itu akan menghilangkan pahala kita. Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Sattar, tuan-tuan, Allah tutup kelemahan kita, Allah ampun dosa kita. Jadi mereka yang kembali kepada Allah, al-inabah, orang yang ikhlas tuan-tuan, Allah pasti memberikan ruang taubat, memberikan ruang keampunan. Dan ayat ini sebagai dalil galakan supaya apa? Kita ni sentiasa bertaubat, ya, di atas dosa-dosa kita yang lalu tuan-tuan, dan juga sebagai satu motivasi bagi mereka yang lambik dapat petunjuk ni, baru jumpa surau umur 68, baru jumpa Iqra Alif Bata umur tuan-tuan 49 contohlah saya bagi kan, baru nak start tuan-tuan, orang dah habis khatam dah mula beramal dah khusyuk tawaduk dah, dia baru tuan-tuan, ini tidak menyebabkan kita kecewa. Kalau yang start lambat pun tuan-tuan, dia boleh mula terus tuan-tuan, nanti ikut gear yang betul dan boleh pecut insya-Allah kan tuan-tuan. Maka ini motivasi orang yang lambat, yang baru start nak belajar, baru mula nak kenal agama tuan-tuan. Ala-ala acah-acah barat sangatlah konon-konon macam orang putih bona lah, konon-konon macam kayu bona, tapi tak kayu kayap nampak kan, tak adalah fasih tak adalah power bona pun sama, susah tapi gaya tu lebih. Kalau begitu tuan-tuan, kalau baru dapat petunjuk, baru nak kona, baru nak belajar kona Ustaz Don, baru nak tahu Datuk Kazim, baru nak kenal Syekh Nuruddin, baru nampak muka Habib Omar, baru nak tahu dulu dunia lain, sekarang dunia lain. Tapi tak apa tuan-tuan, ini merupakan pintu yang telah Allah sediakan bagi kita masuk sama-sama tuan-tuan kan. Maka Allah Maha Pengampun tuan-tuan, Allah Maha Penyayang, maka Allah tidak akan sia-siakan amalan kita. Dan ayat ini disokong dalam surah Tur, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun pahala orang yang lambik tadi tu. Dia melalui Islam, dia belum beriman, berusaha, beramal, kebenaran, keikhlasan, akhirnya dapat status iman yang sebenar, alhamdulillah, kemudian dapat sempurnakan dengan ihsan. Taib. Qala, Allah menjelaskan sifat orang beriman. Apa dia hakikat iman itu? Tuan-tuan, iaitu bahawasanya iman yang sahih, yang benar, yang ikhlas itu, iaitu yang sempurna, al-kummal. Iman yang sempurna itu iaitu mereka yang membenarkan Allah dan Rasulnya SAW dengan tasdiqan taman. Tasdik yang benar bukan dengan lidah tetapi dengan hati dia.
lidah Islam, tapi hati itu tuan-tuan membenarkan sepenuhnya. Kemudian dibenarkan, dilafazkan dengan lisan, dipersembahkan, dipraktikkan dengan anggota badan. Itu kan kita kata ciri-ciri iman, kan? Iaitu iqrar bil lisan, tuan-tuan, kemudian tasdiq bil iman, tuan-tuan, kemudian kita tunjukkan dengan perwatakan perbuatan. Itu iman. Kemudian tuan-tuan, ciri keimanan ni apa? Dia tak goyang, dia tak confuse, dia tak jadi ragu-ragu. Yoko ada pahala ni. Yoko kita dapat ganjaran. Yoko kita masih ragu-ragu tu. Kalau ada lagi confuse, tuan-tuan, ragu-ragu, itu belum sempurnalah iman kita. Goyang lagi. Yatazalzalu, goyang, tuan-tuan. Bahkan orang beriman ini apa dia? Dia sabat, kekal, tuan-tuan, dalam keadaan dia. Tuan-tuan, benar sebenar-benarnya, membenarkan. Kemudian Allah sebutkan jihad, mujahadatun nafs, jihad mengawal, tuan-tuan, hawa nafsu, jihad dengan infak harta, tuan-tuan. Ini hak jihad yang sebenar, hakul jihad, tuan-tuan. Kerana apa tadi berjihad tadi, mujahadah tadi? Kerana nakkan kerana taatkan Allah, inginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan tadi berjihad tadi untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, meninggikan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, inilah ciri-ciri, tuan-tuan, yang dianggap sebagai as-sadiqun, yang benar. Inilah beriman yang benar. Allah membetulkan persepsi geng-geng badui tadi tu yang mengatakan kami dah beriman. Belum, kamu belum beriman. Kamu baru berada pada level Islam. Kamu belum masuk lagi, ciri-ciri keimanan belum lagi dapat dibuktikan, tuan-tuan, kerana dah digariskan apakah dia jihad, apakah dia ikhlas, apakah dia sabat, tuan-tuan. Inilah ciri-ciri keimanan yang sebenar. Tuan-tuan, Taib, tuan-tuan sekalian, kemudian dinyatakan dalam hadis Imam Ahmad, tuan-tuan, riwayat Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, kata Nabi SAW, al-mu'minuna fid dunya ala salasati ajza'. Ada 3 kelompok, tuan-tuan, orang beriman ni. Alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu, iaitu orang beriman dan dia tak goyang. Alladzi, tuan-tuan, Quran kita, tuan-tuan, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, yang dia tak ragu, dia yakin sepenuhnya dengan kandungan Quran, dia yakin sepenuhnya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, tuan, dia tak goyang, tak ada rasa keraguan, tuan-tuan. Satu. Yang kedua, tuan, jihad. Ciri kedua beriman, kata Nabi SAW, jihad dengan harta, jihad dengan jiwa raga, fi sabilillah. Jiwa kita maknanya kita mengawal nafsu kita. Jihad dengan harta, tuan, dari konsep, dari bentuk infak dan sebagainya, tuan-tuan. Dan wallazi ya'manuhu an-nasu ala amwalihim bi anfusihim, tuan-tuan, iaitu orang dapat, tuan-tuan, kebaikan daripada harta kita, daripada diri kita, tuan-tuan, orang selamat dan dapat kebaikan, tuan-tuan. Wallazi idza asyrafa ala tam'in tarakahu Allahu azza wa jalla. Tapi kalau kita tamak, kalau kita tak mengikut panduan, tuan-tuan, maka Allah akan tinggalkan kita. Maka berlakulah kita ni dalam kerangka kita masih Islam, belum dapatlah lagi keimanan, tuan-tuan. Kemudian Allah cerita lagi tentang hakikat yang manusia tak perasan, yang manusia tak tahu. Kerana sebahagian badui ni, tuan, dia nak isytiharkan keimanan mereka, tetapi mereka belum beriman. Qul atu'allimunallaha bidinikum, katakan ya Rasulullah SAW, khabarkan kat geng-geng badui yang datang ke Madinah tu. Datang tu dia sebenarnya bukan nak iman benar, bukan nak berjuang dengan Nabi tu. Buktinya ajak perang tak nak pergi, tanpa alasan. Qabalah buyutana aurah, qabalah tak ada siapa nak jaga keluarga kami, qabalah nak jaga kebun, busy lah, macam-macam alasan dibagi, tuan-tuan. Ini ciri-ciri yang menampakkan tak sempurnanya iman mereka itu. Tapi mengaku nak beriman, nak ajar Allah, nak tipu Allah, tuan-tuan. Ini yang saya sebut tadi, tuan-tuan. Sebagian ulama menyebutkan perkara ini sebagai su'ul adab, yang kita biadab dengan Allah Ta'ala, mengatakan macam-macam dengan lisan kita, tapi pada hati kita mendustakannya, belum beriman lagi sepenuhnya. Maka bagi tahu dekat geng-geng itu, jangan kamu nak cakap amanna, cukup dengan kamu cakap aslamna. Sebab, tuan-tuan, segala apa yang kita lakukan itu, apa perbuatan makhluk itu, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimun, tuan-tuan, yang tak boleh kita sembunyikan satu apa pun. Tuan-tuan, apa sahaja, tuan-tuan, pada keyakinan kita, ini akidah yang benar. Kita mengaji sifat 20, tuan-tuan.
tuan-tuan, ilmu Allah Ta'ala tu macam mana tuan-tuan? Segala-galanya tertakluk dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada yang terlopeh, tak ada yang tercicir tuan-tuan. Allah tahu semua benda. Sehingga tuan-tuan, kalau kalau tuan-tuan perasan lah, ya, yang suka pantau saya ni Haji Rahman kan, dia tengok kenapa ustaz baca ayat ni, kenapa ustaz baca doa ni, dia suka tengoklah saya punya bacaan tu. Alhamdulillah tuan-tuan kan. Antara yang kita biasa baca ayat dalam suratul An'am pada muqaddimah kuliah. Tuan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Ayat itu tuan-tuan membicarakan tentang ilmu Allah Ta'ala. Tak ada yang terlepas daripada ilmu Allah Ta'ala. Daun yang gugur tuan-tuan, dalam golap gelito, dalam apa keadaan tersembunyi tuan-tuan, semua tertakluk dengan di bawah pantauan ilmu Allah Ta'ala. Ayat ni dibaca oleh Syekhuna Sayyidi Saleh Ja'fari ketika memulakan pengajian beliau daripada guru beliau. Jadi kita ambil lah sanad itu, kita baca ayat, tak ingat apa. Kemudian tuan-tuan, termasuk juga yang dibaca ayat yang diratibkan, yang dibaca oleh para malaikatul kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini antara ayat Quran yang dijadikan sebagai muqaddimah pengajian kita, ataupun rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, doa Nabi Musa tuan-tuan untuk jumpa Firaun. Tuan-tuan Taib. Maka itu dia. Jangan nak ngajar Tuhan. Kau siapa nak membongak? Tak payah tipu Tuhan. Kau tak payah hajar Allah Ta'ala. Kau tak ada apa-apa. Kau tak tahu pun. Kita tak tahu pun tuan-tuan. Hakikat ilmu kita yang sangat terbatas, yang sangat sempit ini tuan-tuan. Maka bahawa nak diajar di sini tuan, jangan mendakwa benda yang kita tuan-tuan sebaliknya. Jangan cakap benda yang sebaliknya. Lidah kita ni dia boleh temberang tuan-tuan, tetapi hakikat hati kita ni di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan disebutkan juga di sini oleh Syekh Wahbah tuan-tuan, muka surat apa? Fihi isyarah, ini sebagai tanda petunjuk tuan-tuan, agama kita ni mesti kerana Allah, lillah. Tuan-tuan 499. Tuan-tuan, perbuatan kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Usalli fardhu subhi raka'atani lillahi ta'ala. Nawaitu shaum Ramadan tuan-tuan, semua lillah. Tak ada yang untuk apa-apa. Sepatutnya semua urusan tuan-tuan lillah, kerana Allah lah yang Maha mengetahui tuan-tuan segala isi kandungan langit, bumi dan antara keduanya. Allah tu bikulli syai'in alim tuan-tuan. Kemudian selanjutnya tuan-tuan, Allah menjelaskan pula kalau Islam tuan-tuan, lidah kita bercakap bukan kerana Allah. Antaranya tuan, yamunnuna alaika an aslamu. Mereka ni badui ni tuan-tuan, mereka mengatakan bahawa untunglah Mat, contohlah, untunglah Muhammad Rasulullah, kami ni masuk Islam. Rasulullah patut berterima kasih kepada kami. Kami ni kumpulan kelompok yang berdamai, ambil jalan aman. Kami tak serang Nabi. Kami datang ke sini, ke Madinah ni, kami tak memerangi Nabi macam geng-geng Yahudi, geng-geng munafikin yang lain. Kami ni datang menyerahkan diri kami. Jadi kami ni berjasa besar kepada agama. Ni tuan-tuan. Maka Allah balas. Katakan kepada mereka tu, ya Rasulullah SAW, katakan, tak payahlah korang kata korang ni berjasa besar benar. Korang ni macam hebat benar. Sebab kalaupun kita beramal tuan-tuan, ini level kita lah. Kalau kita beramal pun, kita baca Quran lepas subuh tadi kan, sementara nak tunggu tafsir ni kan, tuan-tuan baca Quran, ada Abna Ja'fari baca selawat pagi Khamis, ada yang baca wirid hari Khamis, ada yang buat kerja-kerja baik tuan-tuan. Maka kita beramal pun tuan, manfaat itu untuk siapa? Apakah kita kata untuk Allah? Hasya wa kalla, tak mungkin lah tuan-tuan. Kan, man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Kita buat baik tuan-tuan, kebaikan tu kita yang dapat. Jadi kita ikut kuliah, kita dapat ilmu, kita dapat ketenangan, menambahkan pengetahuan kita, memantapkan keimanan kita, kita yang dapat. Kan kita berwirid tuan-tuan, tasbih ke, tahlil ke tuan-tuan, kita buat apa pun kita sedekah tuan. Jangan kita mengungkit. Kita kata kitalah yang berjasa besar. Kalau tak dengan duit dan RM30 tu, surau tu takkan naik. Wah,
cerita RM30, cerita sebab dia tu surau tu menentukan hala tuju surau tu dengan duit dia RM30 tu. Tak boleh lah tuan-tuan kan. Walaupun RM300, walaupun 3K, 30K, 300K, kita tak mengungkit. Kita tak kata dengan sebab sayalah kampung ni, masjid ni terbina, sayalah segala-galanya. Tak juga, sebab yang bagi idea tu dia siapa? Kebijaksanaan, siapa yang bagi? Harta tu hakikat siapa punya? Maka dia mesti tuan-tuan kembalikan kepada Allah. Jangan ada unsur tuan-tuan mengungkit-ungkit, mengatakan kitalah yang paling berjasa. Sebab kita buat amalan manfaat untuk kita. Kita senang, kita bahagia, kita dapat pahala, kita esok dianugerahkan syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Itu tujuan dia. Allah satu sen pun tidak mendapat sebarang manfaat tuan-tuan daripada perbuatan kita. Jadi badui dan kita semua tuan-tuan, kita pun jadi badui juga tuan-tuan. Kalau kita kata kita ni beriman tapi iman kita goyang lagi, maka sebenarnya Allah lah yang merupakan pemberi anugerah. Yamunnu alaikum, Allah yang bagi kamu irsyad, Allah yang bagi kamu petunjuk, Allah yang tunjukkan jalan kamu, Allah yang terima tuan-tuan agama kamu. Kalau kamu benar pada dakwaan kamu tu, maka jangan kamu cakap lain dan pada hati kamu tu perkara yang lain. Lintasan pada pemikiran kamu tu lain. Cakap nak Islam tapi pada hati benci pada Islam. Cakap nak memperjuangkan syariat Nabi, sunnah Nabi SAW, tapi hatinya cerita lain tuan-tuan. Ini semua pembongak, ini semua perangai-perangai sebahagian badui yang berada di zaman Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, maka ketika mana perang Hunain, ya, kita belum bincang lagi tuan-tuan tentang perang Hunain ni tuan-tuan, ketika Nabi SAW mengungkapkan, menyampaikan pesanan baginda kepada kumpulan Ansar, ya ma'asyiral Ansar, bukankah dulu ya kamu ni sesatlah sebab 600 tahun tak ada nabi kan, dengan berhala kamu, maka dengan Allah utuskan aku ni kamu dapat hidayah. Wahai orang Ansar, bukankah kamu dulu ni berpecah belah, maka dengan asbab pengutusan Nabi SAW itu kamu bersatu, ulfah, kamu mesra, kamu jinak, kamu bersatu kan. Bukankah kamu dulu susah, ya, maka kamu jadi senang dan kaya dengan pengutusan aku ni. Aku jadi macam mana mengatur ekonomi, tuan-tuan yang benar, yang tidak menindas, tuan-tuan. Maka para sahabat di kalangan Ansar radhiyallahu anhum berkata, bala, betul Rasulullah, kami dulu susah, kami dulu sesat, kami dulu berpecah belah. Maka Nabi diutuskan untuk menyatukan kami, membawa segala bentuk kebaikan kepada kami ini, dunia dan akhirat. Maka Nabi jelaskan, Allahu wa rasuluhu, ya, Allahu wa rasuluhu amannu wa afdal. Tuan-tuan, Nabi kata kita kena yakin bahawa segala anugerah, nikmat, pemberian kita kembalikan kepada Rasul. Kita beramal tuan-tuan, orang yang mengaji tasawuf, yang belajar tarikat, amalan kita nisbahkan tuan-tuan kebaikan kepada Allah. Adaban, tuan-tuan beradab, tuan-tuan segala kebaikan kita nisbahkan kepada Allah. Kalau kita buat silap, benda yang bercanggah, kita nisbahkan kemaksiatan itu pada kelemahan diri kita tuan-tuan. Okey. Dan sebagai penutup ayat ini tuan-tuan, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya Allah tahu apa yang nampak, yang nyata, yang tersembunyi. Allah tahu tuan-tuan segala isi alam ni, Allah tahu tuan-tuan, ya, apa yang manusia sembunyikan dalam diri dia, bisikan hatinya, semua Allah tahu tuan-tuan amalan kita, dan Allah pasti membalas. Kalau baik, baiklah, kalau buruk, buruklah tuan-tuan, ya. Dan ayat ini sebagai penegasan, pengulangan tuan-tuan, bahawa Allah menguasai, pengetahuan Allah Ta'ala mencakupi segala-galanya tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala amalan makhluknya tuan-tuan, agar tarsikh pada pemikiran kita mantap tuan-tuan, pada hati kita yakin, pada jiwa kita tuan-tuan perasaan yang mendalam bahawa semua ini dipantau di bawah pengetahuan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik tuan-tuan, alhamdulillah kita beralih kepada perbincangan fiqh al-hayah awil ahkam. Apakah dia panduan yang perlu kita jadikan tuan-tuan perbicaraan pagi ini, 4 ayat terakhir ini sebagai panduan dalam kehidupan harian kita tuan-tuan. Antaranya yang pertama kata Prof Syekh Wahbah rahimahullahu taala, iaitu tentang ayat-ayat ni tuan, temanya iaitu mencela kumpulan-kumpulan yang mengaku hebat, yang mengaku dah sempurna iman, yang mengaku sampai kepada maqam taqwa, hakikat taqwa tuan-tuan, padahal mereka belum sampai kepada tahap tersebut.
Ya, tuan-tuan, dan mengajak kita seperti mana ayat yang sebelumnya, inna akramakum indallahi atqakum. Maka Islam, tuan-tuan, bukan sekadar luaran sahaja, tuan, tapi Islam itu mesti kita tunduk, hati kita mesti patuh sepenuhnya, tuan-tuan, dengan apa yang kita lakukan. Zahir kita, tuan-tuan, takbiratul ihram, kita terlibat dengan korban di mana-manalah, Kemboja ke mana, kalau Malaysia boleh buka korban, kita terlibat dengan korban, tuan-tuan, tetapi korban kita bukan korban pada zahir, tetapi korban kita yang sebenar berasaskan pada keyakinan kita, pada hati kita yang benar, tuan-tuan. Itu termasuk, tuan-tuan, iman yang betul, bukan Islam yang zahir semata-mata, tuan-tuan. Taib, yang kedua, orang yang ikhlas beramal, yang kita kata tadi, walaupun dia lewat start kan, dia lambat mula, baru nak jumpa, tuan-tuan, baru nak nampak, dulu tak nampak, rabun, dulu buta. Tak apa, walaupun lambat, tuan-tuan, kita boleh terus bermula kerana pintu taubat sentiasa terbuka dan Allah tak akan kurangkan pahala kita ni. Tuan-tuan, yang ketiga, termasuk juga, tuan-tuan, samalah tadi, tak mengapa, tidak menjadi satu kesalahan mereka yang tuan-tuan bermula lambat, sebab dalam kaedah tarikat, tuan-tuan, disebut apa, tuan-tuan, al-wusulu liman sadaq la liman sabaq. Kita nak sampai kepada Tuhan, tuan-tuan, iaitu mereka yang jujur, yang beriman betul-betul, yakin dengan amalan dia, tuan-tuan, itu yang sampai, bukan dia kira yang awal. Ada, tuan-tuan, lahir keluarga Islam kan, kita lahir keluarga Islam, alhamdulillah lah, masyarakat Malaysia kita, orang Melayu kita, alhamdulillah, Melayu tu Islam, alhamdulillah, moga-moga tak bertukar lah sampai kiamat, Islam Melayu, Melayu Islam, insya-Allah kan, tuan-tuan. Tapi ada karangan kita, Prof Madya, Dr. Farid Ravi masuk Islam lepas SPM kan. Kalau kita kata Ustaz Ibn Liu, keluarga Cina dia, kita pun tak tahu bila dia mula masuk Islam, kan, tuan-tuan kan. Ramai orang yang muallaf, tapi mereka, tuan-tuan, walaupun dia bermula lambat, tapi dia pecut, dia nilaikan Islam tu betul-betul, dia hargai iman tu sebenar-benarnya. Kita ni tak berapa hargai. Tu kelemahan kita, tuan-tuan kan. Kita nampak biasa-biasa, padahal ini dah nilai yang paling besar. Kalau tidak ada iman, kalau tidak ada Islam, tuan, kita ni satu habuk pun tak boleh pakai, satu bondo pun tak ada nilai kita, tuan. Kerana kita beriman, kerana kita Islam, kerana kita mencari ihsan, tuan-tuan, maka insya-Allah kita ada nilai yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka digariskan ciri-ciri keimanan yang bentuk jauharinya, dalamannya, tuan-tuan, hakikatnya, beriman dengan Allah Taala, tak ada syirik, beriman dengan Nabi SAW, memperjuangkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi SAW, tuan-tuan, tak goyang, tak ragu-ragu, akidahnya sabat, kekal, yakin, tuan-tuan, ya, tak boleh digugat oleh apa-apa pun, jihadnya dengan hartanya, jihadnya dengan jiwa raganya, tuan-tuan, ya. Ini, tuan-tuan, ciri keimanan yang digariskan, dan bukan jenis orang beriman ni masuk Islam ni sebab takutlah dan kan, akan kena bunuh lah, takutlah, ataupun raja al-kasab, masuk Islam kerana apa? Kepentingan peribadi kan, kepentingan peribadi dia, jadi tak ikhlas. Ini bukan orang beriman, ini kerana ada kepentingan-kepentingan tertentu, tuan-tuan, dia masuk Islam, ya. Taib, qala wajib berjihad, tuan-tuan, untuk berjihad demi memartabatkan, tuan-tuan, membantu agama Allah Ta'ala, dan kita wajib berdakwah ke jalan Allah Ta'ala, tuan-tuan, ya. Termasuk juga jihad itu, kata Syekh Wahbah, ni kes Palestin, kena balikkan, tuan-tuan, kepada mereka yang tertindas. Ini, tuan-tuan, jihad, ya. Jihad itu apa? Kata Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Yang meletakkan kalimat Allah tu paling tinggi. Kalimat Allah tu Allah, dan segala kandungan Allah itu, tuan-tuan, maksudnya apa, konten dia, apa tuntutan dia, itu dia, tuan-tuan, kalimatullah hiyal ulya, kan, itu jihad, tuan-tuan. Dan yang kelima, antara pengajaran yang boleh kita perolehi, tuan-tuan, daripada perbincangan pada pagi ini, tak payah kita nak canangkan sangatlah, kata kita lah iman yang sempurna, kita lah orang sufi yang terbaik, kita lah tarikat tahap tertinggi. Tak payah nak canangkan sangat benda tu, tuan-tuan. Sebab yang pentingnya ialah, tuan-tuan, kita tahu bagaimana untuk kita bermujahadah, bagaimana kita untuk berjihad, tuan-tuan. Tak payah kita nak mengajar Tuhan. Tuhan itu lebih tahu, tuan-tuan, apa keperluan kita, apa kelebihan kita, apa kelemahan kita, tuan-tuan. Kelebihan kita semua tu kita sandarkan kepada Allah jua, tuan-tuan. Tayyib, sebab itu dikatakan tadi, poin yang keenam,
tuan-tuan, manfaat iman tu balik kepada diri kita. Jadi jangan pula kita ungkit-ungkit pula, kata untunglah ke Negeri Sembilan sebab ASEAN ni orang Islam, apa kena mono pula. Untunglah kita tak payah tuan-tuan mengungkit-ungkit, sebab kita tahu fadlan minallahi wa ni'mah, kan ayat sebelum kita baca kan. Anugerah, nikmat tuan, kita mesti balikkan kepada Allah. Tuan-tuan, Allah lah yang bagi kita kesempatan, peluang untuk kita beramal soleh. Saya suka tuan-tuan, sebahagian orang ni, kita ni meragayu ni, minta derma ni, meragayu ni, minta sedekah ni, keluar iklan itu ini. Tapi ada tuan-tuan sebahagian orang ni, Masya Allah Tabarakallah, sangat hebat bahasa dia. Dia kata apa? Terima kasih Ustaz bagi saya peluang untuk infak. Woi, ayat ni mahal tuan-tuan. Kita memanglah, kita sebagai penganjur ni, sebagai admin ni, Rais kan, kita sebagai pengurusan sahah ni, kita memanglah wajib berterima kasih lah. Man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang tak pernah terima kasih tuan-tuan, dia tak bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita ni memang dasar kita terima kasih, kita raikan penginfak-penginfak kita tuan-tuan, itu dasar kita. Tapi ada kumpulan tuan-tuan, kita buka iklan sikit je, tak minta buat iklan pun, dia terus tanya kepada kita, apa perlu bantu Ustaz, apa yang saya nak bantu Syekh. Dia kata apa? Terima kasih Tuan Guru bagi saya peluang khidmat, bagi saya peluang untuk infak. Ini memang subhanallah, ini mudah-mudahan apa yang dicakap, apa yang ditulis tu daripada lubuk hatinya, ini iman yang sebenar. Ini beza tuan-tuan, ya, beza kan. Jadi al-minnatu wal fadl wal ni'mah semuanya daripada Allah Taala berdasarkan perantaraan pengutusan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan, yang ditunjukkan oleh generasi para ulama tuan-tuan, para rabbaniyun, para ulama al-auliya tuan-tuan ya. Jadi itu ciri iman yang sebenar tuan-tuan ya. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan. Dan kita dah bezakan sikit tadi, geng Arab ni tuan, dia orang tak masuk bukan berada dalam kategori munafik, bukan munafik tuan-tuan, kerana tuan-tuan mereka ni cuma iman dia goyang, dia bukan munafik. Sebab Allah Ta'ala tak mengkategorikan mereka ni sebagai kumpulan munafikin tuan-tuan, maka mereka ni masih orang Islam tapi belum beriman sebenar tuan-tuan. Dan kita yakin tuan-tuan, segala perbuatan kita ni semua di bawah ta'aluk Allah, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala-galanya. Wallahu waliyut taufiq. Alhamdulillah tuan-tuan, 86 yang masuk pagi ni, 87. Tapi saya tak tahulah, ini yang saya baca 87 yang geng-geng masjid yang Abang Neb share tu, mungkin ada yang banyak lagi yang bersama kita. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan suratul Fath kita baca 9 siri, suratul Hujurat 5 siri, so 14 siri lah tuan. Jadi insya-Allah kita akan bertemu pada sesi yang akan datang. Saya akan baca, Rais dan tuan-tuan semua, saya akan baca suratul Furqan insya-Allah. Surah Al-Furqan ada 77 ayat. Cuma kali ni kita berpindah daripada ayat Madani kepada ayat Makki. Tuan-tuan kita pindah daripada ayat hukum hakam kepada ayat akidah dan akhlak. Ya, kita balik dulu ke Mekah tuan-tuan. Dan dalam suratul Furqan, saya kempen dulu tuan-tuan ya, dalam suratul Furqan, supaya tuan-tuan boleh kempen kepada kawan-kawan. Saya nak ramai lagi yang join grup tafsir ini tuan-tuan. Saya nak ramai lagi insya-Allah. Kalau boleh tolong bantu kami, bantu Sahah untuk promosikan, ajak kawan-kawan. Yang kaki share ni pun terima kasih, walaupun kecil usaha kita tapi besar nilainya di sisi Allah Ta'ala. Okay, tolong ajak kawan-kawan. Saya tadi subuh tadi dah bagi tahu geng-geng TTDI ni, geng-geng Kampus Ismail tuan-tuan, dan tuan-tuan juga yang yang ada rezeki lebih, boleh taja student, pelajar-pelajar yang mungkin nak join tapi tak ada kemampuan, RM30 pun tak ada tuan-tuan. Musim Covid ni tak ada sumber pendapatan, tuan-tuan ambil peluang untuk sponsor diorang. Kita biar ramaikan sikit tuan-tuan kumpulan-kumpulan yang akan join pengajian kita tuan-tuan. Kita dah selesai alhamdulillah suratul Ahzab yang panjang 19 siri, suratul Fath dan suratul Hujurat 14 siri. Saya anggarkan suratul Furqan ini insya-Allah antara 13 ke 15 lah insya-Allah tuan-tuan itu sirinya. Dan mohon panjang-panjangkan iklan yang telah disiarkan oleh admin ni tuan-tuan. Dan insya-Allah
saya akan mula baca, kita akan mula sambung tafsir surah Al-Furqan ni tuan-tuan. Kita cuti dululah. Cuti, saya bagi tuan-tuan cuti 3 hari. Suka tak Jisid? Yes. Tuan-tuan ya, kita cutilah 3 hari. InsyaAllah kita baca hari Senin surah Furqan tuan-tuan. Jadi saya bagi tuan 3 hari tempoh untuk bertenang. Tuan-tuan bacalah Quran macam biasa selepas subuh, wirid macam biasa, dan bantu kami untuk promosikan promosikan iklan ni tuan-tuan, Haji Sid asal lagi, supaya ramai-ramai lah boleh ikut tuan-tuan dalam grup yang ada tu lah. Dan insya-Allah mari kita tutup tuan-tuan pengajian kita untuk 2 surah ni. Saya akan bacakan doa Sayyidi Salih Al-Ja'fari radhiyallahu an dalam kitab wirid beliau, wirid hari Jumaat. Dan terus tuan-tuan, saya ijazahkanlah kepada tuan-tuan untuk mengamalkan doa ni. Mungkin memakan masa 3 minit jugalah ya. Tapi tak apa, baca je, bukan suruh hafal kan. Baca perlahan tuan-tuan. Maka insya-Allah saya baca, tuan-tuan boleh aminkan dan tuan-tuan boleh semaklah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muka surat 175. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ألزم قلبي حفظ كتابك وفجر فيه ينابيع حكمته ومتع روحي وقلبي بحلاوة تلاوته ونور به بصري وسمعي وعقلي وقلبي ويسر به أمري واجعله دوائي وطبي. اللهم ألف بين قلبي وبينه حتى يكون لي ديدنا وحفظا ومأمنا ودليلا ومرشدا وجندا ومنجدا. وأسألك اللهم بالألف منه إلهاما الخير، بالباء بهاء ونورا، بالتاء تجليات نورانية قدسية وتوكلا عليك في كل الأمور، وبالثاء ثناء عليك بما تحب وترضى، بالجيم جلالا يرعد الباغين والحاسدين، بالحاء حلاوة التقوى ولباسها، وبالخاء خاتمة السعادة، وبالدال دعوة إليك خالصة لوجهك الكريم، وبالذال ذكاء وفطنة في علوم الدين، وبالراء رقيا في مقامات المقربين، بالزاي زكاة في الخيرات والبركات، وبالسين سعادة في الحياة وبعد الممات، وبالشين شكرا لك على جميع الحالات، بالصاد صبرا وصدقا وصيانة من جميع الآفات، بالضاد ضياء لقلبي وبصري وسمعي وجسمي في الحياة وبعد الممات، بالطاء طوافا ببيتك العتيق على ممر الأوقات، وبالضاء ظفرا على جميع الأعداء وظهورا عليهم، وبالعين علما نافعا وعناية وعزة وعونا منك في جميع الحالات، بالغين غنى بك عن غيرك وغوثا منك يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين، بالفاء فتحا مبينا وفلاحا وفرحا بك فبذلك فليفرحوا، بالقاف قربا منك تقر به عيني وقناعة وقبولا وقوة على طاعتك وقهرا لأعدائي بقهرك يا قهار، بالكاف كفاية وكفالة منك لي وكرما وكمالا وكبة لأعدائي بعظيم قدرتك، باللام لذة الإيمان ولطفا في سائر الأنفاس والأزمان، بالميم متاعا حسنا في الدنيا ومنزلة حسنة في الجنة وموتة تقية بالعاقبة على الإيمان، وبالنون نورا في بصري وقلبي وسمعي وجسمي ولحمي وعظامي وشعري يا نور السماوات والأرض، بالهاء هداية إليك بك وجعلني هاديا إليك بهداك، بالواو ورعا ووداعة وولاية أكون به من عبادك الصالحين،
billahi yaqinan sadiqan wa yusran daima bihaqqi yasin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ajastukum tuan-tuan, saya ijazahkan amalan doa Sayyidi Saleh ni, doa selepas kita membaca Quran ataupun selepas kita khatamkan Quran tuan-tuan tetapi ingat doa ni tadi dia bentuk sirah yang mufrad, seorang. Jadi saya dapat seorang lah sebab saya tak tukarkan pun pada lafaz jamak. Makna tuan-tuan masing-masing kena baca, baca sendiri-sendiri tuan-tuan. Ulangkan selalu, dengarkan rakaman ni, insya-Allah nanti bolehlah kita baca lebih lancar, lebih fasih tuan-tuan Jadi insya-Allah barakallahu fikum. Kita jumpa hari Isnin jadi yang dalam grup tu jangan left dulu, ajakkan kawan masuk tuan-tuan. Kita kempen ramai-ramai untuk bersama dalam pengajian kita ni sebab kita tahu cuti memang panjang lagi ni. PM bagi kita cuti panjang sampai bulan Saboleh. Jadi mana ada kuliah masjid. Jadi kuliah kita online lah tuan-tuan Okey, jazakumullah khairan katsira. Kita jumpa lagi tuan-tuan. Jangan lupa hari ni kita akan sama-sama Al-Latif dan Yasin 41 yang kita akan tutup nanti pada lepas maghrib. Jadi daripada sekarang tuan-tuan boleh baca. Okey, jazakumullah khairan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.